Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama lagi kita di dalam sesi tadabbur pada pagi ini. Alhamdulillah dapat bersama-sama dalam majlis ilmu insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah akan mentadabbur daripada muka surat 114 insya-Allah, iaitu daripada surah Al-An'am ayat 125 sehingga ayat 131. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita, melapangkan dada kita insya-Allah untuk menerima, memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa kita minta kepada semua sahabat yang mempunyai kelapangan untuk membuka mushaf, ataupun insya-Allah saya telah tayangkan di sini sedikit insya-Allah ayat-ayat yang akan kita bincangkan, yang akan kita tadabburkan pada muka surat 114 pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama insya-Allah saya bacakan sedikit satu ayat insya-Allah daripada muka surat ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keikhlasan insya-Allah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat yang baru saya baca adalah ayat yang ke-125 daripada surah Al-An'am. Jadi insya-Allah kita bersama-sama melihat pada hari ini, kita akan melihat beberapa perkara iaitu di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan masalah sempit dada, mudah terima Islam, susah nak terima Islam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan iaitu tentang jin, tentang hubungan manusia dengan jin, iaitu satu alam yang manusia ni tak nampak, tetapi manusia ni banyak, mereka ni terpikat dengan perkara-perkara ni. Jadi kita akan lihat insya-Allah. Allah Subhanahu Taala sebutkan pada mula-mulanya dalam ayat ni, dalam ayat yang kita baca ayat 125 ni, iaitu Allah Subhanahu Taala sebutkan faman, maka sesiapa yurid, faman yuridillah, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripadanya, an yahdiyahu, untuk diberi petunjuk kepadanya. Maknanya ada orang ni Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada dia. Dia boleh tahu insya-Allah kan, dia boleh rasai. Jadi sebab itulah kita ni kan, kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka sepatutnya kita ni berusahalah untuk mencari jalan, dan kalau kita rasa macam susah kita nak terima sesuatu benda tu, maka itu ada tanda-tanda yang tertentu. Jadi Allah SWT jelaskan dalam ayat ni, kita tengokkan, iaitu apa? Kalau Allah Ta'ala ni nak beri petunjuk kepada seseorang tu, Allah Ta'ala kata yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala bagi yashrah. Yashrah ni artinya ialah maknanya daripada syaraha. Syaraha ni kita baca dalam surah Asy-Syarhu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syarhu, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami dah bukakan dan lapangkan, alam nashrah laka sadrak, dada kamu wahai Muhammad. Dada kamu tu artinya ialah hati kamu. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala kata, tengokkan Allah Taala guna yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Taala nak beri hidayah kepada dia, Allah Taala bukakan dadanya. Maknanya mudah. Asalnya kan ayam tu kan, contoh syaraha ni ialah ayam tu, kalau kita belah ayam tu, kita buka dada dia tu kan, dada ayam tu kan, kita nak keluarkan benda-benda yang kita nak keluar, yang kita tak nak makan dalam tu dalam perut ayam tu kan. Itu maknanya syarah. Jadi macam itulah seolah-olahnya kalau Allah Ta'ala ni nak berikan hidayah kepada seseorang tu, dia rasa mudah nak terima Islam. Kemudian waman yurid, terbalik daripada tu, waman yurid ayyudillahu, sesiapa yang mana Allah Ta'ala ni nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah Ta'ala akan jadikan dadanya, iaitu hatinya tu, dayyiqan, sempit, harajan, sangat-sangat sempit. Maknanya dua kali tu kan, dayyiqan harajan. Harajan susah, sukar, lepas tu sempit dada dia tu. Kemudian ka'annama yas'adu fis sama', sama seperti seolah-olahnya dia ni
yas'adu, menaik ke atas. Yas'adu fis sama, Allah Taala sebut sini kan. Ni kan maknanya yas'adu ni perkataan yas'adu. Kita tengok di sini kan. Nak sebut perkataan yas'adu pun susah kan. Dalam qiraat dari dua sini. Ada satu qiraat dia yas'adu macam tu. Yas'adu. Ada satu sini yang kita baca biasa yas'adu. Kan susah nak sebut kan. Jadi apa tanda itu? Iaitu Allah Taala nak ceritakan kalau orang tu naik ke atas kan, meningkat ke atas, maka dia akan susah. Adalah di sini kita katakan adalah penjelasan orang guna sekarang ni. Orang kata tengok ni ayat Quran pun nak menunjukkan bahawa kaedah saintifiknya bila naik ke atas oksigen kurang kita, jadi kita tak nak ceritalah benda-benda tu semua kan. Sebab apa kan, benda-benda semua adalah benda-benda moden, benda-benda kajian saintifik kan. Tapi zaman dulu kita maknanya simple saja. Simple saja. Orang zaman dulu pun, maknanya orang yang zaman Nabi pun, mereka boleh faham ayat ni. Iaitu apa? Bila mereka ni naik atas bukit, kan mereka ni rasa kelelahannya, kesusahannya, kesesak nafasnya kan bila naik ke atas tu. Itu cara mudahnya kan. Jadi Allah Ta'ala sebut macam tu lah. Susah nak bernafas. Jadi susah bernafas tu, itu macam tu lah kamu ni susahnya bila nak terima Islam ni. Bila Allah Ta'ala tu tanda bahawa ada benda tak elok lah tu kan. Allah Ta'ala jaga-jaga. Jadi oleh kerana tu lah, ulama-ulama mengatakan dalam ayat ni, iaitu apa, sesiapa saja, dia katakan khulasatul ayah, ini saya baca daripada tafsir Al-Wasi yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar. Dia kata man taqarraba ila Allah a'anahu. Sesiapa yang mana dia ni mendekatkan kepada Allah, nak mendekatkan dirinya kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia. Tetapi sebaliknya, waman ba'uda 'anillah khazalahu. Siapa yang mana dia tu jauh daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan menghinakannya. Jadi ini nak menunjukkan apa? Usaha daripada kita. Jadi usaha daripada kita tu sangat penting. Sebab itulah bila Allah SWT beri hidayah kepada kita, kan, tunjukkan kepada kita satu benda jalan, cepat-cepat ambil. Jangan tinggalkan, janganlah melambat-lambatkan. Kita takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala dah tak beri kepada kita kan benda-benda tu. Jadi tu bahaya kan. Jadi oleh kerana itulah maka cepat-cepat ambil. Dan kita kena, dan juga di sini ialah dengan erti lain ialah apa? Kita naklah mudah menerima Islam. Bila Allah Ta'ala beri Islam kepada kita, mudah nak terima. Kalau kita rasa susah ni, apa susah sangat nak terima Islam ni kan, itu tanda macam ada something wrong tu. Jadi cepat-cepatlah berubah, cepat-cepatlah bertaubat. Kita takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menarik daripada kita, menyebabkan kita susah nak terima Islam. Jadi maknanya dia berkait dengan usaha kita juga kan. Usaha kita dan juga kita nampak tanda-tanda tu. Jadi insya-Allah seterusnya kita baca sini, kazalika yaj'alullahu rijsa, dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ar-rijsa. Rijsa sini maknanya ialah kekotoran. Satu benda yang kotor, satu benda yang buruk, satu benda, dan ada ulama kata maksud sini al-azab. Ada ulama kata asy-syaitan. Jadi makna ar-rijsa sini ada beberapa makna lah. Tapi kesimpulannya, benda-benda yang buruk, benda yang kotor, Allah Ta'ala kata begitulah Allah Ta'ala jadikan ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Orang yang tak beriman ini, yang ada dalam hati dia adalah kekotoran. Dia kuasai oleh syaitan. Adalah itu azab dia kan, tanda-tanda dia kan. Ya Allah Ta'ala bahawa beri kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Taala pelihara kita, tak jadikan kita ni susah untuk terima Islam. Apabila ada perkara-perkara yang baik datang kepada kita, terimalah dengan senang hati, insya-Allah. Kalau rasa macam susah tu, itu maknanya kita kena paksa diri kita, kita kena lawan diri kita kan, supaya kita ni tak terjerumus ke dalam ni. Seterusnya ayat 126. Ayat 126 kita baca, wa haza siratu rabbika mustaqima. Allah Subhanahu Taala kata wahaza tu, ada ulama kata maknanya ialah Al-Quran. Ada yang kata makna agama yang kamu berada di atasnya ini sekarang ni, wahai Muhammad, siratu rabbika mustaqima, adalah jalan, merupakan jalan Tuhan kamu yang lurus. Jadi sekarang ni kita, maknanya kita ni sebagai orang yang berpegang kepada Islam ni kan, ingat ayat ni kan. Allah Subhanahu Taala kata ini ni jalan yang kamu pegang sekarang ni. Sebab kita yang baca Quran sekarang kan, bukanlah Nabi Muhammad dah tak ada kan. Ayat ni asalnya memanglah turun nak ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang ni diturun kepada kita, dibacakan. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat untuk membaca Quran ni. Jadi kita sedarlah Allah SWT kata haza siratu rabbika mustaqima. Sekarang ni, ini yang kita pegang sekarang ini adalah merupakan jalan Tuhan kamu yang lurus. Qad fassalnal ayat. Allah Ta'ala kata kami dah jelaskan semua ayat.
Kami dah cerita, bayyana, fassalna tu maknanya jelaskan, detailkan. Semua Allah Ta'ala ceritakan al-ayat, tanda-tanda dia, tanda-tandanya, ayat-ayatnya liqaumin yazakkarun, kepada sesiapa yang nak mengambil tazkirah, nak mengambil pengajaran. Siapa yang tak nak ambil, nak buat macam mana? Susahlah kan Jadi sampai kepada ayat sekarang ni, kita masuk kepada ayat 127 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata lahum darussalam, bagi mereka. Sekarang ni Allah Ta'ala nak ceritakan nikmat yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman ni. Tadi Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala kan sebut tadi kan, wahaza Nabi Muhammadnya, orang-orang Islamnya, maka apa mereka dapat di hari akhirat nanti? Mereka akan dapat lahum darussalam. Darussalam ni nama Brunei lah kan nama Brunei tu Darussalam kan. Fatani pun Darussalam juga negeri-negeri lain adalah nama dia, Darul Iman ke Terengganu, Darul Ta'zim ke, Darul macam-macam lah tu kan, Darul kan. Jadi Daru tu maksudnya ialah tempat, maknanya tempat ataupun rumah ataupun kediaman assalam. Jadi maksud Darussalam dalam ayat ni adalah merupakan ialah syurga. Jadi Allah Subhanahu Taala kata lahum darussalam, Allah Taala akan berikan syurga kepada mereka. Kenapa syurga dinama Darussalam? Kerana di dalam tu keselamatan, assalamah. Kerana di dalam tu tak ada lagi kecacatan, tak ada kesedihan, tak ada apa-apa yang tak selamat, tak ada situ. Perkara yang menyakitkan semua tak ada situ kan. Assalam, semua dalam tu assalam, selamat Jadi Allah Ta'ala kata Darussalam, bagi mereka ni syurga inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kemudian wahwa waliyuhum, Allah itu menjadi wali kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Wali maknanya sini adalah penolong, wali maknanya penjaga, wali adalah itu waliyuhum Jadi kalau orang kafir ni Allah Ta'ala panggil sebagai awliya. Awliya ni maknanya apa kan? Wali-wali. Wali-wali itu kawan-kawan yang membantu mereka, orang-orang jahat yang bersama dengan mereka dan sebagainya kan. Jadi itu adalah wali, perkataan wali. Jadi Allah, bila Allah ni Allah tak kata dia ni wali. Bila orang jahat-jahat tu kan, maka akan bersama. Kita akan tengok nanti kan, insya-Allah kan, bagaimana Allah Ta'ala gunakan perkataan wali dan juga awliya ni. Awliya ni maknanya jamak kan, plural kepada wali. Ayat seterusnya ialah ayat 128 ayat 128. Ayat 128 ni, kalau ayat 127 Allah Ta'ala sebutkan Darussalam tu kan, iaitu syurga tadi tu, negeri kenikmatan tu, kesenangan tu untuk orang yang beriman. Sekarang ni 128 ni Allah Ta'ala sebut pula tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang lawan kepada yang tadi tu. Bagaimana keadaan mereka? Allah Ta'ala sebut wa yauma yahsyuruhum, wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari, iaitu hari kiamat ni, Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka. Hum tu ialah maknanya al-khalq, maknanya iaitu semua makhluk-makhluk. Pada hari di mana Allah Ta'ala akan kumpulkan semua makhluk-makhluk jami'an, semua, tak ada tak terkecuali. Termasuklah, sehingga disebutkan dalam hadis ialah binatang-binatang yang menyakitkan binatang yang lain pun akan dikumpulkan juga Jadi Allah Ta'ala sebut sini ya ma'syarul jin. Allah Ta'ala sebut sini ya, masalah kisah jin pula kan. Jin ini Allah Ta'ala kata ya ma'syarul jin, kemudian Allah Ta'ala berkata pada hari tersebut setelah dikumpulkan tu, ni antara jadi banyak lagi lah benda-benda lain yang disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berkata macam ni, berkata macam ni dan sebagainya. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan ya ma'syarul jin, Allah Ta'ala berkata wahai jin semua, ya ma'syara, ma'syara itu semua maknanya jin. Qad istaksartum minal ins, kamu ni telah istaksartum daripada kasura. Kasura tu maknanya banyak. Jadi apa yang banyak sini? Kamu telah memperbanyakkan minal insi, daripada manusia. Apa memperbanyakkan daripada manusia? Maksud sini ialah kamu telah banyak menipu manusia, sehingga manusia tu ramai telah menjadi geng kamu. Menjadi geng tu menjadi kelompok kamu, tertipu oleh kamu. Jadi Allah Ta'ala kata wahai jin semua, awak semua telah banyak menipu manusia, menggoda manusia, menghiaskan pada manusia. Jadi waqala awliya'uhum, tengok perkataan awliya. Allah Ta'ala kata waqala awliya'uhum, lalu berkatalah pada masa tu awliya'uhum. Awliya siapa? Iaitu awliya'ul jin. Siapa yang menjadi awliya'ul jin pada masa tu? Iaitu orang-orang yang defend jin, orang-orang yang mempertahankan jin tu, orang-orang yang menjadi geng group kepada jin tu. Allah Ta'ala kata, iaitu siapa mereka ni? Minal insi, daripada manusia. Jadi mereka berkata apa? Mereka ni kata Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Jadi mereka berkata ni yang manusia tadi, manusia pun berkatalah, yang dah jadi group kepada jin tadi tu. Mereka kata istamta'a, wahai Tuhan kami, dia kata Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, kami telah seronok di antara satu sama lain. Apa maksud seronok sini? Ulama tafsir kata iaitu apa? Jin ini bantu manusia.
untuk menyedapkan, merasai seronok dengan kejahatan yang dilakukan. Maknanya tengok kan apa yang berlaku sekarang kan. Kita tengok orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jahat, orang-orang maksiat, orang-orang kafir dan sebagainya. Mereka rasa apa yang mereka buat tu betul. Apa yang mereka rasa apa yang mereka buat tu adalah tak salah dan seronok buat benda tu kan. Tengok kan orang buat maksiat tu, dia seronok kan. Seronok perbuatan maksiat tu. Kenapa mereka rasa seronok tu? Sebab itulah, iaitu jin menyebabkan mereka ni rasa seronok. Jin duduk dalam hati mereka tu. Jin duduk menggoda mereka. Jin duduk kata, okey ni okey, bestnya kan. Macam tu kan. Kalau buat yang perkara-perkara iman, perkara-perkara amal soleh ni, tak sedap lah, penat lah, macam-macam sekali. Tengok, itu yang dikatakan tu, istamta'a ba'duna bi ba'din. Lepas tu, sesama kami tu macam mana pula? Apa yang seronok pula jin tu? Jin tu merasa seronok pula. Kenapa? Kerana ramai pengikut dia. Jadi, manusia ni, ini tafsir kata kan. Tafsir kata, jadi maknanya apa maksud seronok sesama kami ni? Maksudnya ialah, jin merasa seronok kerana ramai pengikut dia. Kemudian manusia pula rasa seronok dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Kenapa? Kerana jin bantu untuk menyeronokkan apa yang dibuat itu. Jadi daripada sini, kesimpulan di sini kita tengok kan. Kemudian wabalaghna ajalana allazi ajjaltalana. Bila masuk perkataan ni, maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah bila sampai perkataan ni, pada ketika itu mereka pun mulalah merasai apa? Iaitu merasai kecewa. Ni bila sampai wabalaghna ajalana allazi ajjaltalana ni ialah perkataan menunjukkan kekecewaan yang berlaku kepada manusia dan juga jin pada masa itu. Maka kami telah sampai kepada ajal kami yang telah engkau ajalkan kepada kami, iaitu sampai dah tempoh maknanya kami dah sekarang ni dah jadi kecewa lah mereka dah mati dah sekarang ni kan. Qala, lalu berkata kan Allah SWT, annaru maswaakum. Ini kata, ada yang kata ini adalah merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kata mengatakan ini adalah merupakan kata-kata malaikat yang ditujukan atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata kepada mereka, ataupun malaikat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, qala annaru maswaakum khalidina fiha. Kamu akan kekal dalam neraka tu. Dah, neraka lah sekarang ni tempat kamu, sebab oleh kerana kamu ni dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia. Kamu seronok dah atas dunia ni, jin telah menyeronokkan kamu, merasakan satu benda yang jahat seronok, maka kamu adalah annaru maswaakum. Kamu sekarang tempat kamu ialah dalam neraka, khalidina fiha, kamu kekal di dalam tu, illa masya Allah. Ada disebut sini kan, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi setengah ulama mengatakan maksud sini ialah apa kan? Maksud di sini ialah mereka ni duduk berada di dalam neraka tu sehingga satu tempoh yang tertentu, maksudnya, dan kemudian kadang-kadang mereka tu dikeluarkan. Dikeluarkan. Kenapa mereka tu dikeluarkan? Kata setengah ulama tu kerana dikeluarkan sekejap sahaja untuk diberi minum dengan hamim. Sebab ada setengah ulama kata hamim tu di luar, maknanya kan, bukan dalam neraka tu. Jadi mereka diberi minum. Konon-konon beri minum kata seronok lah kan. Tapi sebenarnya ialah bukannya seronok, tapi diberi minum dengan minuman air yang sangat panas yang menggelegak sehingga hancur isi perut mereka. Jadi itu adalah, itu yang setengah ulama kata, itu yang dimaksudkan dengan khalidina fiha illa ma sya Allah. Kecuali ada setengah ketika ditetapkan oleh Allah SWT, kenapa Allah? Inna rabbaka hakimun alim. Allah itu maha hakim, Allah itu maha alim. Maha hakim maknanya mempunyai hikmah dalam segala pentadbirannya, dalam segala tindakannya, dalam segala perbuatannya, dalam segala apa yang dilakukannya. Itu semua ada hikmah-hikmahnya, dan Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Seterusnya, kita akan baca seterusnya ialah ayat 129 ni. Allah SWT pun berkata, kazalikan walli ba'daz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan begitulah nuwalli. Jadi sebagaimana yang telah berlaku. Biasanya kalau makna kazalika tu maknanya ialah begitulah. Begitulah maknanya dia refer kepada yang sebelum ni. Yang sebelum ni maknanya apakah yang telah berlaku? Iaitu mereka ni telah tolong-menolong di atas dunia ni. Seronok menyeronok antara manusia dan juga jin. Yang manusia dengan manusia tu cerita tempat lain. Jadi yang dalam ayat ni, ayat 128 yang kita bacakan tadi tu, mereka ni seronok menyeronok di antara satu sama lain kan. Ayat 127, seronok menyeronok di antara satu sama lain kan. Ayat 128 minta maaf, 128 tadi. Jadi bantu-membantu atas dunia ni, maka begitulah di hari akhirat nanti kenalah. Sebab tu Allah Ta'ala kata kazalika nuwalli ba'daz zalimin. Atas dunia ni mereka ni nuwalli, kami telah macam bantu ba'daz zalimin ba'dan,
setengah daripada orang zalim, setengah daripada orang jahat ni, mereka ni seronok antara satu sama lain kan. Itulah seronok dia, nuwali tu, kami beri wilayah. Ulama katakan beri wilayah ni maknanya beri bantu-membantu di antara satu sama lain semasa atas mereka di dunia. Jadi orang yang jahat pun bantu-membantu. Jadi kalau orang yang beriman tidak bantu-membantu, maka itu adalah satu kita kata kekecewaan lah kepada orang yang beriman ni. Kalau mereka ni tak bantu-membantu atas dunia ni kan, satu kerugian kepada kita ni. Kalau kita orang sama-sama yang beriman, sama-sama yang Islam, sama-sama yang nak kepada kebaikan, tiba-tiba kita tak bantu sesama kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang yang jahat ni, mereka ni bantu antara satu sama lain, sesama mereka. Tapi Allah Ta'ala kata, maka di hari akhirat pun mereka akan bantu-membantulah masuk neraka tu. Ya ma'syarul jin. Allah Ta'ala sebut lagi kan, panggil, wahai jin, wal ins, dan juga manusia. Alam ya'tikum rusulum minkum. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya ni. Bertanya kepada jin tu, ya ma'syarul jin, wahai jin semua. Ni maknanya di hari akhirat lah ni Allah Ta'ala tanya mereka, wahai jin, wahai manusia semua, alam ya'tikum, bukankah, tidakkah pernah datang, alam ya'tikum rusulum minkum. Rusul kalau rasulun tu makna rasul, seorang rasul. Tapi kalau rusulun maknanya ialah utusan-utusan. Maknanya utusan-utusan tu maksudnya ialah setengah ulama kata ialah maknanya semua jin, semua manusia pada mana-mana zaman pun, pada mana-mana ketika pun selepas daripada Nabi Muhammad SAW ni, akan ada orang menyampaikan agama kepada mereka. Ini nak ceritanya secara tidak langsungnya ialah apa? Bahawa kita ni orang mukmin hendaklah menyampaikan Islam kepada semua manusia yang ada atas dunia ni. Mereka ni berada di mana? Di Amazon ke, di Amerika Selatan ke, di dalam hutan mana-mana di Siberia ke, di tengah-tengah Afrika ke, di mana-mana saja berada. Kalau dekat hampir dengan kawasan kita ni, di Papua New Guinea ke, dalam mana-mana saja, tanggungjawab kita untuk menyampaikan agama. Supaya apa? Supaya nanti tak akan berlaku ni apa yang akan kita baca ni dalam ayat 130 ni. Allah Ta'ala akan bertanya kepada jin dan juga manusia. Allah Ta'ala berkata, ya ma'syaral jin wal ins, wahai semua-semua jin dan semua-semua manusia, alam ya'tikum rusulum minkum, tak pernah datang kepada kamu rusul, maknanya ialah pembawa-pembawa agama, maknanya utusan-utusan. Jadi tak kira lah minkum tu daripada jin dan juga daripada manusia. Sebab jin pun ada juga bukan Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kita semasa balik daripada Taif kan, Nabi SAW sembahyang di satu tempat nama dia Nakhlah, di pertengahan jalan di antara Taif dengan Mekah tu. Jadi pada masa tu tiba-tiba jin tu mendengar bacaan Nabi. Jin pun kemudian bersegera balik kepada kaum dia, kepada geruk dia, kepada kampung dia, kampung jin lah untuk menceritakan kepada kawan-kawan dia bahawa kami ni pun dah dengar sekarang ni ayat Quran yang dibacakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad ni di satu tempat nama Nakhlah ni. Jadi mereka pun mencerita dan kemudian mereka telah beriman. Jadi itu cerita Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Jin. Jadi baca insyaAllah dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala ceritakan bahawa bagaimana semangatnya jin ini untuk menceritakan apa yang mereka dengar kepada kawan-kawan mereka, iaitu tentang Islam. Jadi jin tu ada rusul-rusul dia, iaitu penyampai-penyampai daripada Nabi sampaikan kepada kawan-kawan dia. Jadi begitu juga manusia. Manusia ni sepatutnya ialah kena sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka ni tak boleh nak jawab ni. Jadi Allah Ta'ala tanya mereka, wahai jin dan juga wahai manusia, bukankah telah datang orang-orang yang memberitahu kepada kamu daripada kalangan kamu sendiri? Bukan jin beritahu kepada manusia, bukan manusia beritahu kepada jin, manusia beritahu kepada manusia, jin beritahu kepada jin. Kemudian Nabi Muhammad tu adalah khususlah sebab dia boleh apa ni Allah Ta'ala dah sebut macam tu kan. Kemudian Allah Ta'ala kata sini kan, bukankah pernah datang rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Yaqussu tu maknanya menceritakan. Kita sebut perkataan kisah kan, mengkisahkan gitu. Mengkisahkan kepada kamu ayat-ayatku, maknanya menceritakan ayat-ayatku kepada kamu, wa yunzirunakum, dan kemudian memberi inzar, memberi peringatan. Mak cerita apa? Memberi peringatan maknanya satu, kalau kamu buat jahat, benda ni akan berlaku. Kalau kamu buat zalim, perkara ni. Kalau kamu syirik pada Allah, ini akan berlaku. Itu yunzirunakum, dan beri amaran kepada kamu. Jadi itu tanggungjawab kita semua kan, orang-orang mukmin, orang-orang Muslim pada hari ini untuk berdakwah, memberitahu kepada orang lain ni tentang ni, memberi inzar ni. Kalau buat macam ni masuk neraka dan sebagainya. Liqa yaumikum haza, memberitahu apa? Perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Haza tu maknanya menunjukkan bahawa kata-kata ni adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti.
Allah Ta'ala ingatkan, akan beritahu bahawa ini akan berlaku kan. Jadi qalu, apa jawab mereka? Syahidna. Mereka kata syahidna, betul, kata kami menjadi saksi ala anfusina. Maknanya mengakulah sekarang ni. Takkan tak nak mengaku, perkara tu dah berlaku, dah betul-betul kan. Jadi wa gharrathumul hayatud dunya, tapi mereka mengaku, tapi kenapa tak ikut? Habis tu dah Rasul datang, orang dah menceritakan Islam datang kepada kamu semua, kenapa kamu tak ikut? Mereka pun jawablah, yang kata wa gharrathumul hayatud dunya, kami telah tertipu dengan hidup dunia. Jadi kita tengok kan pada hari ini kan, banyak sangat kita ni tertipu dengan dunia kan. Allah Ta'ala dah sebut ulang kali yang tertipu kan. Kamu ni akan tertipu dengan dunia. Dunia ni indah, dunia ni manis, dunia macam sebagaimana kata Nabi SAW kan. Jadi sebab tu kan, kita kan orang semua dah cakap pasal dunia, masyarakat berkata pasal dunia kan. Jadi kita pun terheret sama kan. Walaupun kita ni kadang-kadang lah adalah kan perasaan-perasaan, tapi terheret juga kita pada dunia ni kan. Jadi insya-Allah kan, sebab itulah baca Quran, bila kita baca Quran kita ingat, bila baca Quran ni kita faham, cuba faham kan. Allah Ta'ala sebutkan kenapa manusia jadi, ya kerana gharrathumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan hidup dunia, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi pada akhirat barulah mengaku kan. Syahidu ala anfusihim maknanya menjadi saksi ke atas diri mereka, maknanya mengaku lah tu, mengaku betul-betul annahum kanu kafirin, bahawa mereka itu adalah kafir. Seterusnya insya-Allah ayat yang terakhir di dalam ayat dalam muka surat yang kita baca pada hari ini 144, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ayat 131 dalam muka surat 144 soalan 6 ni, Allah Taala kata zalika allam yakum rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah Taala sebutlah alasan kenapa Allah Taala tanya macam tu. Kenapa Allah Taala utuskan Rasul? Kenapa patutnya ada Rasul? Kenapa patutnya ada orang yang akan memberitahu? Kenapa patutnya ada pendakwa-pendakwa yang akan memberitahu Islam kepada semua manusia ni? Supaya inilah Allah Ta'ala sebut ayat 131 ni, zalika, bahawa salah satu daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zalika allam yakum rabbuka muhlikal qura, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghancurkan sesuatu kaum, sesuatu kampung, sesuatu negeri bizulmin, dengan satu kezaliman. Maknanya kalau mereka tu membuat kezaliman kan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan mereka? Tidak, selagi mana tu Allah Taala sebutkan wa ahluha ghafilun, kalaulah orang negeri tersebut dalam keadaan tidak tahu. Ghafil tu maknanya ialah tidak ada pengutusan Rasul. Maknanya kalaulah tidak ada pengutusan Rasul, kalaulah tidak ada pendakwah memberitahu kepada mereka, apa yang mereka buat tu salah, yang mereka buat ni adalah tidak betul, bercanggah dengan agama. Jadi kalau mereka tidak tahu, sebab mereka tak ada orang utus kan. Kalau kita panggil, kadang-kadang kita panggil sebagai ahli fitrah dan sebagainya kan, iaitu orang-orang yang tak sampai Islam kepada mereka. Mana Islam tak ada orang. Jadi maka Allah Subhanahu Taala kata Allah Taala tidak akan menghancurkan kampung tersebut dengan kesalahan. Sebab apa? Mereka tak tahu bahawa benda itu salah kan. Wa ahluha ghafilun, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Iaitu ghafil maknanya ialah tidak mengetahui, jahilun tidak mengetahui bahawa manakah betul, manakah salah kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah pada hari ini. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan kita. Jangan lupa insya-Allah kan untuk share, untuk hantar link ni kepada kawan-kawan semua kan. Semoga mereka semua dapat manfaat dan kita pula dapat pahala insya-Allah, dan kita terlepas daripada tanggungjawab kita kan untuk menyampaikan. Sebab kadang-kadang kita tak mampu kan, kadang-kadang kan kita rasa saya nak bercakap tak boleh, saya ni tak tahulah, contohlah katakan saya tak ada ilmu dan sebagainya. InsyaAllah kan zaman sekarang mudah saja hantar link tu kan, insyaAllah. Moga-moga sahabat-sahabat kita yang lain tak bersama dengan kita akan dapat faedahnya. Kalau mereka nak ikut, Alhamdulillah kita dapat pahala lagi kan, kerana mereka ni dapat faham. Kalau mereka faham, kadang-kadang mereka ni lebih faham daripada kita sendiri mendengar, tapi kadang-kadang tu orang lain tu lebih faham daripada kita, orang yang kita beritahu tu. Mana tahu kan. Sebab tu Nabi SAW kata rubba muballarin afqahu min muballighin. Kadang-kadang orang yang disampaikan tu lebih faham lagi daripada orang yang mendengar tu sendiri, orang menyampaikan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.